Assalamualaikum semua murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian. Baik, bertemu lagi pada minggu ini dalam pelajaran ulum syariah. Okey, hari ini Ustazah nak kamu buka buku teks muka surat 114. Ustazah akan cerita kepada kamu berkaitan sirah yang bertajuk Nabi Muhammad SAW dan juga masyarakat Arab Mekah. Okey, baik. Yang pertama sekali, Ustazah akan bercerita bagaimana kisah masyarakat Arab jahiliah semasa dahulu. Okey, semasa dahulu masyarakat Arab jahiliah ni mempunyai perangai yang bagaimana? Okey, sekarang kita nak tengok dulu buku teks. Tengok yang pertama. Okey, Ustazah baca, kamu boleh ikut sama-sama. Masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan juga kuasa. Okey, baik. Pada masa zaman dahulu, semasa Nabi Muhammad. Semasa zaman Nabi Muhammad berada waktu dahulu, masyarakat ni terkenal dalam golongan yang sentiasa berpuak-puak. Apa yang dimaksudkan berpuak-puak ni? Berpuak-puak ni maksud dia ada kumpulan-kumpulan dia. Kemudian mereka ni bila dia ada kumpulan-kumpulan ni, mereka pula suka berpecah belah. Maksud berpecah belah ni tidak bersatu padulah. Okey. Kemudian mereka ni pula hidup sentiasa bergaduh. Bergaduh macam mana tu? Bergaduh sentiasa berkelahi antara satu puak dengan satu puak yang lain. Kemudian sehingga mencetuskan peperangan. Peperangan ni maksud dia saling membunuh antara satu sama lain. Maksudnya di sini mereka saling berperang. Berperang untuk menunjukkan bahawa mereka bila ada peperangan, ada satu puak yang menang, bermakna mereka dalam kumpulan yang berkuasa, kuatlah. Jadi satu kumpulan ni akan menjadi kuat dan mereka juga berkuasa untuk menakluki satu-satu negeri. Jadi dengan tujuan ni mereka dapat merebut harta benda orang yang mereka tawan, negeri yang mereka tawan. Maksud dia negeri yang kalah akan menyerahkan segala harta benda yang mereka ada dan kuasa mereka kepada kumpulan yang menang. Okey, itu semasa zaman Arab jahiliah dahulu. Jadi mereka hidup macam itulah, sentiasa bergaduh, berperang, berpuak-puak. Jadi dengan cara ini mereka meluaskan kuasa mereka dan menunjukkan kuasa mereka bahawa dengan cara itu masyarakat hidup pada zaman itu. Okey, kita tengok muka surat 115 pula. Okey, yang kedua. Kita tengok di sini iaitu kepercayaan. Okey, kepercayaan yang dimaksudkan di sini, macam mana yang dikatakan kepercayaan ni? Okey, semasa dahulu kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara yang khurafat. Okey, baik, di sini Ustazah akan jelaskan macam mana kehidupan mereka pada zaman dahulu. Okey, masa zaman dahulu masyarakat Arab ni dia tak ikut kepada ajaran Nabi. Mereka ni
menyengutukan Allah. Maksud menyengutukan Allah ni, maksud dia mereka tak ikut sembah Allah, tetapi mereka menyembah benda-benda yang lain. Contohnya menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah benda-benda yang ada di sekeliling mereka. Okey, dengan cara ini mereka percaya bahawa segala yang mereka sembah tu, contoh macam berhala ataupun benda-benda lain tu, dengan cara tu mereka boleh memohon pertolongan kepada apa yang mereka sembah tu. Jadi mereka tak percaya kepada Allah, mereka lebih percaya kepada agama nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala, menyembah pokok-pokok, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api dan sebagainya juga. Mereka juga percaya semasa zaman masyarakat Arab ni, mereka percaya dengan benda-benda yang khurafat. Apa dia khurafat ni? Khurafat ni maksud dia benda-benda yang tahyul. Benda-benda yang tahyul iaitu contohnya percaya kepada syaitan, percaya benda-benda yang mereka rasa benda tu boleh mendatangkan keburukan kepada mereka. Jadi mereka percaya mereka tak akan buat benda-benda yang itu. Okey, itu dari segi kepercayaan. Okey, yang ketiga iaitu cara hidup mereka. Okey, kita tengok pula cara hidup mereka. Pada waktu itu mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Jadi mereka juga membunuh anak perempuan. Baik, pada masa zaman dahulu mereka ni, kebanyakan mereka suka minum arak. Jadi tidak ada undang-undang pada masa tu bagi orang yang minum arak. Jadi mereka suka minum arak sehingga mabuk, kemudian suka berjudi, kemudian memang bila dah berjudi tu suka bercakap bohong, tidak bercakap benar lah, dan juga menilik nasib. Menilik nasib ni maksud dia tengok, okey, kamu ni lahir, okey, membawa nasib malang ataupun membawa rezeki. Jadi siapa yang bernasib malang tu, maka dia akan, orang tak sukalah kat dia. Lebih kurang macam tu lah. Okey, dan macam-macam lagi lah. Jadi mereka juga lebih suka kepada berpoya-poya, lebih kepada berpoya-poya dengan perempuan. Perempuan ni berzina ni, macam tidak ada benda yang dalam hidup mereka ni. Kalau berzina tu adalah satu keperluan. Berzina ni maksud dia berpoya-poya dengan perempuan lah. Jadi mereka suka berpoya-poya dengan perempuan, sama-sama minum arak, berpoya, berbohong. Itu adalah salah satu daripada cara hidup mereka. Dan satu lagi, apabila lahir anak perempuan pada zaman dahulu, maka anak perempuan tidak akan diberi peluang untuk hidup. Jadi apabila lahir saja anak perempuan, maka bila tahu saja ibu bapa tu anak dia perempuan, maka mereka akan segera mengambil anak perempuan tu untuk dibunuh hidup-hidup. Sama ada dia hidup ataupun mati. Dia tak diberi peluang untuk hidup. Jadi anak perempuan yang hidup pada zaman dahulu tidak diberi peluang untuk hidup. Dan mereka percaya sekiranya seseorang ibu itu melahirkan anak perempuan, ia akan membawa bernasib malang bagi sesuatu keluarga itu. Okey, jadi itu adalah 3 perkara yang perlu kamu ketahui semasa yang perlu kamu ketahui, iaitu yang pertama,
Tadi bagaimana cara masyarakat Arab semasa zaman sebelum kedatangan Nabi. Kemudian yang kedua, kepercayaan, dan yang kepercayaan mereka terhadap agama mereka yang mereka sembah. Kemudian yang ketiga ialah cara hidup masyarakat dahulu. Okey, baik, ini adalah 3 benda yang kamu kena faham mengenai perkara-perkara sebelum dan juga sebelum Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad semasa jahiliah. Okey, baik, sekarang tugas kamu yang pertama, kamu salin nota yang pertama, nombor 2 dan yang ketiga. Salin nota ini dan kamu buat di dalam buku ulum ataupun buku U. Okey, boleh semua. Ustazah harap penerangan Ustazah ini kamu faham dengan jelas dan senang untuk belajar pada hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.